warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan selamat datang kepada kawan-kawan semua. Sudah tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menganjurkan idea raya yang menurut saya mengangkat ilmu sebagai salah satu pokok utama dalam segala pengisian dan acara idea raya ini. Dan ini terbukti. Tadi kita lihat dan dengar pidato daripada Faisal Terani. Dan hari ini kita buka pentas forum dengan tajuk yang begitu dekat dengan anak muda, pendidikan, mahasiswa, iaitu apa selepas AUKU, Akta Universiti dan Kolej Universiti, meneliti ilusi kebebasan universiti. Namun sebelum kita pergi jauh tentang AUKU, tentang kebebasan universiti, tentang ilusi itu sendiri, kita mungkin boleh berkenalan dengan para ahli panel dulu. Tapi sebelum itu saya Sharifah Nur Syahida daripada Sosialis Alternatif dan Communities of Workers International akan menjadi moderator untuk forum ini. Dan kita akan bersama dengan ahli panel yang bukan calang-calang orangnya. Kita ada Bawani daripada Parti Sosialis Malaysia, PSM. Dan kita ada juga Ken daripada Diskopi dan sekarang di Universiti Kebangsaan Singapura. Mungkin ahli panel boleh perkenalkan sedikit latar belakang, barangkali dalam 2 dan 3 minit begitu, tentang diri masing-masing. Salam perjuangan kepada semua. Saya Bawani KF. Saya adalah bekas pengerusi Pemuda Sosialis Parti Sosialis Malaysia. Saya baru tamat pengajian dalam ijazah undang-undang daripada Universiti Utara Malaysia. Tak ada apa sebenarnya. Selamat tengah hari, salam semua. Nama saya Tiuli Ken, panggil Ken. Seperti yang dikatakan oleh saudari moderator tadi, kumpulan saya, kawan-kawan saya Diskopi, kita banyak buat diskusi-diskusi, perbincangan dan juga bersama dengan kumpulan-kumpulan lain seperti Kelab Bangsa, Buku Jalan Sendiri, dan itu sajalah rasanya. Kan? Just secara ringkas lah. Terima kasih. Mungkin dari latar belakang kalian mungkin ada sedikit persamaan. Kita boleh temukan di situ yang ada latar belakang pendidikan dengan gerakan mahasiswa, dengan diskusi mahasiswa begitu. Saya mau bermula forum ini dengan satu ungkapan daripada Plato, iaitu saik di dua tepian, di mana Plato mengungkap tentang pendidikan akademik itu sendiri yang boleh memajukan peradaban ataupun boleh ikut menghancurkan peradaban lain. Dan Plato sendiri telah jauh mengkritik sebelum adanya universiti itu sendiri, dan Plato mengungkap bahawa perlu ada satu keadilan ekonomi dalam bidang pendidikan itu sendiri. Jadi saya berikan soalan pertama kepada saudari Bawani terlebih dahulu. Perlukah kita mansuhkan AUKU ini sebenarnya? Perlu ke AUKU ini dimansuhkan? Okey, kalau kita lihat kenapa AUKU ini ditubuhkan? Bagaimana wujudnya AUKU ini? Kenapa perlu ada AUKU ini? Persoalan-persoalan ini kalau kita tujukan, kita akan lihat AUKU ini ditubuhkan pada tahun 1971. Iaitu pada masa itu Datuk Tun Usni On adalah Menteri Pendidikan dan juga digubal. Kenapa AUKU itu digubal pada tahun 1971? Kalau kita lihat gerakan mahasiswa, kebangkitan mahasiswa pada zaman 60-an, 1960-an dan juga 70-an adalah sangat signifikan dalam zaman kebangkitan maupun zaman kegemilangan mahasiswa di negara Malaysia. Itu sejarah membuktikan kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun 90-an, 90-60-an, di mana peristiwa Baling, peristiwa Tasik Utara, peristiwa Teluk Gong, di mana beribu-ribu mahasiswa turun ke jalan raya bersama dengan kaum tani, kaum nelayan, peneroka bandar mempertahankan isu-isu rakyat. Itu berlaku pada zaman 1960-an, di mana mahasiswa pada masa itu sangat lantang, sangat berani mengkritik kerajaan, mengkritik ketidakhadilan yang berlaku pada zaman tersebut. Bila kerajaan berasa gerun, tergugat dengan kebangkitan mahasiswa, pada masa itulah mereka ingin menyekat kebebasan dan ataupun orang kata kebangkitan, keberanian mahasiswa itu dengan wujudkan Akta Universiti dan Kolej, AUKU. Itulah kenapa wujudnya AUKU. Kerana kerajaan ataupun mana-mana negara sangat gerun ataupun takut dengan kuasa mahasiswa itu. Sebab mahasiswa satu golongan yang dipandang tinggi oleh seluruh rakyat, dan golongan ini mampu membawa perubahan yang berlaku di Filipina, di Indonesia. Sejarah membuktikan golongan mahasiswa ini mampu menjatuhkan sesuatu rejim. Itu adalah kuasa yang ada pada mahasiswa, dan itu yang berlaku pada tahun 1960-an, 70-an yang ingin menyekat
kebebasan mahasiswa, kebangkitan mahasiswa. Sebab itu wujudnya AUKU. AUKU bukan diwujudkan untuk menjaga kepentingan mahasiswa. Manakala AUKU diwujudkan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang tertentu, iaitu pihak-pihak yang memerintah pada zaman tersebut. Itu kenapa wujudnya AUKU. Dan sekarang persoalan, kenapa AUKU perlu dimansuhkan? Kalau kita lihat, sebelum ada AUKU, bagaimana situasi mahasiswa? Bagaimana mahasiswa yang terlalu lantang bersuara? Tetapi selepas AUKU, kebebasan mahasiswa itu telah disekat. Mahasiswa ditakutkan jika anda terlibat dengan mana-mana aktiviti di luar, anda AUKU, anda boleh diambil tindakan. AUKU telah mewujudkan satu ketakutan dalam diri mahasiswa. Itu yang lama kelamaan menjadikan mahasiswa hanya belajar. Kerja mahasiswa adalah hanya belajar. Belajar. Tidak perlu kisah pada apa yang berlaku di sekeliling mereka. Itu yang menyebabkan hari ini mahasiswa boleh dikatakan terlalu terpisah dengan isu-isu rakyat. Walaupun kita nampak hari ini ada kebangkitan mahasiswa, tetapi signifikan ataupun peratusannya sangat kurang berbanding dengan tahun kegemilangan mahasiswa yang boleh katakan tahun 60-an, 70-an. Kita rasa kebebasan bersuara, kebebasan berpersatuan, kebebasan berhimpun adalah hak asasi setiap individu. Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia kita, Perkara 10, setiap rakyat Malaysia mempunyai hak untuk bersuara, berhimpun, berpersatuan. Tetapi melalui AUKU ini, hak itu telah disekat. So in the first stage, mereka sudah sekatkan. You cannot voice, you cannot question. Your work is just study. So bila sudah ditanamkan sikap tu, hari ini kita nampak attachment between rakyat dengan mahasiswa terlalu jauh. Dan kekuatan yang mahasiswa tunjukkan pada zaman 60-an tidak mampu ditunjukkan oleh mahasiswa hari ini. So sebab itu, kebebasan mahasiswa bukan saja isu kebebasan. Dalam AUKU ni dia ada banyak section. Ada banyak isu perlantikan TNC, pentadbiran universiti, banyak manipulation, all the things. Kerana itu, satu universiti perlu menjadi otonomi. Mahasiswa perlu menjadi otonomi. Perlu ada independensi. So bila ada AUKU, dia sekat. Seperti sekarang kita kata, universiti penjara. Seperti penjara. Mahasiswa, minda mahasiswa dipenjarakan. So kerana itu kita kata, AUKU ni satu undang-undang drakonian. Seperti ISA. Yang zalim. Yang perlu dimansuhkan. Saya rasa itu signifikan lah. Saya setuju. Saya melihat bahawa AUKU itu seakan-akan seperti tali gantung bagi mahasiswa, di mana budaya ketakutan itu ditanam supaya mahasiswa tidak boleh bersuara dan sebagainya. Tapi saya sendiri kurang pasti, adakah mahasiswa yang mengangkat slogan ataupun panduk untuk menghapuskan AUKU itu, adakah mereka membaca segala isi kandungan dalam AUKU itu? Kerana kalau kita lihat di dalam isi kandungan AUKU ada beberapa section-section yang boleh dikatakan melindungi universiti itu sendiri. Contohnya section 6, mengiktiraf keabsahan universiti. Kemudian section 11, memberi peruntukan kepada universiti melalui parlimen. Jadi kalau kita hapuskan AUKU, berarti sedikit sebanyak yang memberikan kesan yang buruk juga kepada universiti itu sendiri. Jadi pandangan saudari bawah ni bagaimana? Okey, kalau kita lihat, walaupun ada section seperti kata section 6 dan 11, tetapi keseluruhan sistem AUKU ini ada berkaitan dengan sistem pendidikan juga. Kerana bila diwujudkan sistem sebegini, wujudkan AUKU sebegini, sistem pendidikan kita adalah bercorak berlainan sekarang. Sistem pendidikan hari ini lebih kepada mahasiswa bersikap individualistik. Iaitu mahasiswa perlu belajar, tidak perlu kisah pada apa yang berlaku di luar dunia mereka dan fokus kepada pendidikan. Bila ada sections, even though as mentioned section ni, tetapi keseluruhan sistem tu tak betul. Kalau sistem sendiri tak betul, you put everything, apa-apa pun, dia takkan membawa hasil yang bagus. Kita kata sistem pendidikan itu ada banyak masalah. Bukan sekadar AUKU is undang-undang. But the system, keseluruhannya ada masalah di negara kita. Bila kita dijadikan individualistik, kita hanya fokus kepada pendidikan dan pendidikan hari ini sudah jadi satu perniagaan juga. Dan melahirkan mahasiswa adalah produk untuk pasaran. Ini kenapa wujud ini adalah ikuran daripada AUKU. Jika pada zaman 71 tidak AUKU diwujudkan, mahasiswa mungkin lebih menonjol dengan selaris dengan isu-isu rakyat dan mungkin dia lebih stabil. So apa orang kata, sikap mahasiswa ataupun tanggungjawab mahasiswa bukan jadi individualistik. Saya belajar, saya perlu sumbang kepada rakyat. Tapi hari ini bukan macam tu. Saya belajar, saya kena bayar hutang-hutang yang ada di belakang saya. Ini adalah kerana AUKU. Sebab bukan satu hari dah, kalau 60-70-an, sekarang dah 2015. Sudah 50-60 tahun. So banyak tahun yang dididik sebegitu, kini kita dalam keadaan sekarang. So AUKU kalau dikaji
keseluruhan ada banyak masalah. Section 15, even though sekarang Section 15 tu dah dipinda. Mahasiswa boleh involve dalam politik di luar kampus, tetapi masih cannot dibawa dalam kampus. Kalau kita tengok, di luar kampus you can involve, inside campus you cannot involve. Okay lah, kita tolak politik, kita ambil kesatuan rakyat ke organisasi apa-apa, tapi di luar you boleh involve, tapi di dalam you tak boleh involve, still disekat kebebasan kita. Betul kan? Still disekat. So kita rasa you pusing-pusing macam mana pun, sistem tu ada masalah. When you didn't correct the system, you put everything, apa-apa pun perubahan tetapi dipinda-pinda pun, masalah akar tu masih akan wujud selama-lamanya. Itu saya rasa jadi maksudnya macam bukan sekadar hapuskan AUKU sebenarnya, tapi perlu menjangkau AUKU itu sendiri, sistem pendidikan yang sudah dimaksudkan. Saya mau tanya kepada saudara Ken, mungkin nanti bawah ni boleh respon juga. Sebenarnya ada AUKU ataupun tidak ada AUKU, mahasiswa sebenarnya boleh buat kerja-kerja akar umbi. Bawah ni sendiri aktivis PSM walaupun dalam mahasiswa masih boleh buat kerja akar umbi. Dan mahasiswa yang kononnya melaung-laungkan hapuskan AUKU itu, saya melihat secara peribadi lebih banyak bermain dengan retorik politik dan akhirnya bermain di dalam politik elit ataupun politik middle class. Jadi bagaimana? Sebenarnya mereka boleh buat kerja akar umbi. Sama ada AUKU ada ataupun tidak, boleh. Apa pendapat saudara Ken? Sebenarnya pandangan saya berbeza sedikit dan mungkin saya perlu memohon maaf kepada penganjur lah sebab penganjur bagi tajuk AUKU dengan universiti kan. Jadi mungkin sebab idea raya saya ingin membawa satu mungkin cadangan lah. Bagi saya persoalan dia bukan tentang AUKU atau tentang universiti kan. Sebab kalau kita tengok dari segi, kita boleh tengok walaupun AUKU dah berubah atau tak berubah itu kita boleh bincangkan, tapi ada dua benda yang kekal statik. Yang pertamanya sifat universiti itu sendiri, yang keduanya mahasiswa itu sendiri. Kita bercakap dengan sifat universiti dulu. Kalau antara kita yang familiar, yang biasa mungkin dengan karya-karya Foucault kan pernah dibincangkan pada 70-an, universiti itu secara sifatnya untuk mengawal manusia, untuk mengawal mahasiswa. Jadi apa yang dilakukan untuk mengekang, untuk social regulation, regulasi sosial, undang-undang, mahasiswa diletakkan seperti seakan-akan dalam satu kandang dan dijaga seperti di situ. Okay? Jadi teori sebegini sudah dibincangkan, sudah diperkatakan dan sangat bermanfaat untuk kita. Tapi kita tidak mengambilnya secara keseluruhannya lah. Kita lihat di dalam konteks Malaysia, sedikit background universiti kan. Universiti ini tidak dapat dipisahkan daripada perkembangan modernisasi negara. Apa yang maksud modernisasi negara? Apabila kita lihat pada masa sama AUKU dilaksanakan, kita melihat bahawa itu adalah zaman apabila dasar ekonomi baru diperkenalkan. Jadi universiti ini bergerak seiring dengan agenda ekonomi kapitalis negara. Jadi semua mahasiswa yang masuk universiti diberitahu masuk, belajar, keluar, dapat ijazah, masuk pasaran, kerja. Itu kita punya paradigm. Jadi kita harus jelas dahulu bahawa itu paradigma kita. Jadi kalau ada orang yang kata kita boleh mendapat kebebasan universiti tanpa mengubah status quo negara, itu tidak mungkin. Sebab ia tidak dapat dipisahkan daripada agenda state capitalism negara. Kerana mahasiswa adalah sumber untuk menjana ekonomi negara. Okay, itu yang pertama. Jadi persoalan di sini, soalan kita bukan tentang universiti, bukan tentang AUKU, bahkan bukan tentang kebebasan universiti ini. Mungkin saya ingin mencadangkan, kita patut tanya satu soalan. Perlukah kita universiti? Kan? Perlu tak kita universiti? Kalau kita percaya dan kita bertanyakan soalan yang lebih asasi, kalau kita percaya bahawa pendidikan itu adalah gabungan teori dan praksis dan juga komitmen kita kepada masyarakat dan juga melambangkan kemerdekaan berfikir dan juga berekspresi, makanya universiti yang wujud pada hari ini tidak relevan sama sekali. Jadi soalan yang patut kita tanya bukan AUKU atau universiti, tapi perlu tak kita universiti? Kan? Dan daripada segi mahasiswa, dari segi pelajar, dan kita memang lihat ada kecenderungan untuk kita sekarang sudah mula bertanya kerana banyak aktiviti berlaku di luar universiti sekarang. Contohnya idea raya, itu satu contoh yang baik. Sepatutnya tajuk-tajuk sebegini dibincang dalam universiti tetapi dibincang di luar. Kenapa? Ada wujud kumpulan-kumpulan seperti buku jalanan, seperti kuliah bangsa dan berbagai kumpulan semua di luar universiti. Jadi persoalan yang kita patut tanya sekarang, perlu tak kita universiti sekarang? Buat apa kita pergi universiti? Minggu lepas di UKM, saya tak tahu di universiti yang lain, tetapi di UKM contohnya mahasiswa baru masuk universiti. Kononnya masuk, keluarga hantar, bakal dapat ijazah, keluar dapat kerja. Tapi sebenarnya mereka tak tahu. Masuk universiti itu, keluar jadi lagi bodoh sebenarnya. Itu hakikatnya. Dan itu dah dijelaskan. Jika kita persetujui pendidikan adalah hak dan kita boleh teruskan perbincangan kita. Kalau kita rasa pendidikan perlu dibeli dan
susah untuk diteruskan sebab kita ada dua kategori yang different. So, itu satu. Dan kedua, apa soalan kedua tadi saudara kata? Tentang universiti swasta, universiti okey. awam. Universiti swasta Okey, kita lihat hari ini bila universiti itu dinationalizekan, dimilik negarakan oleh kerajaan, ia akan jadi public university. Hari ini universiti berlambak kerana back to same question, sudah jadi business. Selagi mereka tak nampak pendidikan tu boleh membuat keuntungan, mereka takkan invest dalam pendidikan. Hari ini ramai orang, ramai ahli politik, ramai siapa-siapa pun invest dalam pendidikan kerana dia boleh membuat keuntungan. So, kalau ikutkan orang selalu tanya, kalau sekarang kita bagi pendidikan percuma, apa akan berlaku dengan private university yang ada di negara kita? Adakah kita perlu bayar dengan private university, kekalkan? Pendirian kami, saya daripada gerakan menuntut pendidikan percuma JMPP, yang kita menuntut pendidikan perlu diberi percuma. Kita berpendirian bila kerajaan milik negarakan. Sekarang kita ada 20 public universities dan kita ada 200 lebih private universities. Tetapi di negara kita setiap tahun lebih kurang 600,000 pelajar keluar, public private semua. Bila kerajaan kita kata milik negarakan, kerajaan perlu milik negarakan jadikan public university, private university yang banyak-banyak ini, pilih yang terbaik dan milik negarakan jadikan sebagai public university. So negara kita akan ada banyak public universities. Kalau kita bicara tentang when we want to give free education, apa yang akan berlaku lah. So saya dah jump kepada sebab dia akan confusekan semua orang kan. Because kita berpendirian, bila kita beri pendidikan percuma kepada semua orang dan kita ada 50 public university di negara kita dan diberi percuma kepada semua orang, dan 2013 bila saya rasa mungkin ramai orang tahu bila isu listen diviralkan dan ramai orang berbincang pasal isu pendidikan percuma. Masa itu Dato' Seri Anwar Ibrahim sendiri setuju dengan adanya 6 hingga 10 bilion setiap tahun kita boleh beri pendidikan percuma. Beliau pernah jadi Menteri Kewangan dan juga Timbalan Menteri. So, macam mana statistik kita yang JMPP dulu kira, memang setiap tahun kita hanya perlukan 6 bilion kita boleh beri pendidikan percuma dari tadika hingga universiti untuk semua pelajar di negara kita. 6 bilion. Dengan 10 bilion kita boleh bagi pendidikan percuma yang berkualiti. Apa maksud pendidikan percuma yang berkualiti? Pendidikan, yuran pengajian percuma, makanan percuma, pengangkutan percuma. We can give. Negara boleh bagi. Kerana contoh kita tak perlu confusekan diri kita dengan kiraan bajet berapa akan peruntukan untuk sektor kos pengajian dan sebagainya. Tetapi kajian daripada kajian kita dapati untuk satu pelajar satu tahun perlukan 1,000 lebih saja. So ikutkan calculation untuk 600,000 lebih pelajar dan juga sekarang ada banyak, kita cukup 6 billion is cukup. I think kalau saya bagi calculation kira mungkin akan confuse. Tapi itu bukan tanggungjawab kita. Kira-kira ni kerajaan. We say it's possible. Kerajaan perlu fikirkan cara macam mana bagi. Tapi memang possible. Dipersetujui memang dengan adanya 6 to 10 billion kita boleh bagi pendidikan percuma. Dan bagaimana tadi tanya kualiti pendidikan. Bila diberi pendidikan percuma tidak akan wujud diskriminasi. Sekarang ni kita bandingkan seorang anak pelajar dapat 10A dengan anak luar bandar dapat 5A. Anak luar bandar tak pergi banyak tuition. Dia dapat 5A. Anak kaya, orang kaya di bandar, dia dapat 10A, dia pergi banyak tuition. Di situ kita dapat bezakan. Kita tak dapat nilai capability seorang budak. Kerana dia miskin, dia tak dapat pergi tuition. Ni dapat pergi tuition, dia dapat markah yang tinggi. Tetapi bila diberi pendidikan percuma, semua orang dilayan dengan sama rata, diberi penilaian yang sama, layanan yang sama. So, kualiti pendidikan dapat disamakan. Tetapi hari ini tidak berlaku macam tu. Yang ada duit, pergi universiti yang bagus. Sebab private university memang kualiti tinggi. Sebab dia punya yuran pengajian pun sangat tinggi. So, ini lihatkan, merangkumi banyak perkara. Back to system juga. Selagi kita tak ubah sistem tu, kita boleh cakap pelbagai perkara. The root, akarnya tidak dibetulkan,
Masalah ni akan berterusan. So sebab tu saya kata, bila kita sudah ada pendidikan percuma, semua orang diberi layanan yang sama rata, kita akan melahirkan ramai pelajar yang berkualiti. Ramai kata kalau beri pendidikan percuma, kualiti pendidikan akan jatuh. Tetapi negara-negara yang beri pendidikan percuma dapat melahirkan mahasiswa yang berkualiti tinggi. Again, saya ambil contoh Cuba, Venezuela. Cuba melahirkan doktor-doktor yang terbaik di dunia. Kadar literasi 99.8%. Finland memang negara kaya bagi pendidikan percuma. Kadar literasi dia sekarang dah 100%. But selalu orang tanya, negara Finland bagi pendidikan percuma, cukai dia sangat tinggi. Betul. Orang yang bergaji tinggi bayar cukai tinggi. Then fair. Bila cukai korporat dia tinggi, dia bayar cukai yang tinggi kepada negara, orang kaya, then fair lah anak dia dapat pendidikan percuma. Sebab dia bayar cukai tinggi. It's circle. Orang bila argue orang selalu bila argue, oh Finland, you pergi tengoklah cukai dekat Finland sangat tinggi. Memang tak ada dispute. Memang cukai dia tinggi, gaji dia pun triple. I think sekarang 5 kali ganda tinggi. Gaji dia tinggi, cukai pun tinggi. So dia negara sudah membangun. Negara dunia pertama. Nah, so itu argument kita. Di negara kita sama juga. Orang yang kaya perlu cukai korporat dia perlu dinaikkan. Cukai korporat sekarang diturunkan. Di tahun 80-an cukai korporat 40%. Sekarang cukai korporat 24%. Back to same sistem kapitalis. Dia menguntungkan orang korporat, orang kaya dan miskinkan rakyat. Dengan sekarang kita ada cukai GST. Setiap rakyat Malaysia kena bayar cukai. It's another question. So, kita memang setiap negara yang beri pendidikan percuma, mereka ada argument juga. Negara yang bagi cukai-cukai yang tinggi, mereka bayar. Cukai yang tinggi is fair. Saya sebagai orang yang kaya, saya bayar cukai tinggi. Tak rugi kita bagi pendidikan percuma untuk anak mereka. Sebab dia bagi sumbangan kepada negara melalui cukai. So, saya rasa is merangkumi pelbagai aspek. Sebelum kita buka kepada Q&A, saya minta saudara Ken respon kepada soalan saya tadi, kemudian respon kepada, mungkin mau respon kepada pandangan bawah ni tadi. Yang pertama ni mungkin saya kena lebih jernihkan dahulu. Terdapat masalah-masalah dan isu-isu di peringkat sistem, di peringkat kerajaan yang wujud dan perlu diubah. Itu kita dah setuju. Saya rasa kebanyakan daripada kita boleh setuju. Patut diubah. Cuma persoalan bagi saya yang lebih menekan adalah di samping kita menunggu orang yang kononnya boleh mengubah, apa yang kita boleh buat. Sebab kita tidak boleh menunggu untuk parti politik, untuk Lim Guan Eng, Kit Siang, Najib, siapa untuk mengubah sistem. Jadi saya lebih berminat bagaimana kita sebagai komuniti yang berminat dengan pendidikan boleh meluaskan dan mengakar umbikan pendidikan. Itu yang saya katakan tadi, kita bersikap positif dan bukan negatif. Kan? Kita lebih terarah kepada transformatif dan bagaimana kita membawa satu agenda dan membawa satu program. Dan bukan sahaja berbincang tentang percuma tak percuma, GST tak GST, ni semua itu memang kita boleh setuju. Dan ini memang actually perlunya kita berterima kasih kepada lobby-lobby, kepada NGO yang melawan, yang memperjuangkan hak percuma. Even walaupun saya kata AUKU tidak relevan, tapi kita harus berterima kasih kepada mahasiswa, kepada pensyarah-pensyarah, kepada ahli politik, kepada sesiapa sahaja yang telah memperjuangkan untuk akademik atau kebebasan universiti. Itu perlu. Tapi di samping itu, yang saya berminat tu bagaimana kita dapat melakukan atau menyumbang masa dan tenaga kita untuk pendidikan yang lebih meluas dan lebih demokratik dan accessible untuk semua masyarakat. Jadi kerana itu saya mencadangkan dan mungkin kita patut memikirkan bagaimana sistem yang paralel tu buat masa ni dapat bergerak seiring dengan sistem nasional atau sistem rasmi atau sistem state. Itu persoalan saya dan saya rasa itu minat saya. Sama ada pendidikan tu percuma atau tak, bagi saya pendidikan itu memang percuma. Itu no dispute. Kita tak perlu membincangkan pendidikan percuma tak percuma. Kerana itu saya kata paradigma yang dibawa itu kerana paradigma modernisasi, modernization, developmentalism dan kerana berlaku privatization, liberalization, kemudian wujud persoalan pendidikan tu percuma atau tidak. Pendidikan itu percuma. Memang jelas. Tak perlu dibincangkan. Soalnya bagaimana kita membawa pendidikan itu ke masyarakat atau bagaimana kita meluaskan atau orang kata menyamakan, equalize
pendidikan itu di peringkat masyarakat. Itu persoalan kita dan itu cabaran kita. Kalau hendak mengatakan bahawa memulakan kos untuk pendidikan, bagi saya tadi saudari moderator ada mengatakan tentang Plato dan pendidikan sebagai mengubah tamadun dan sebagainya. Bagi saya cukup mudah. Pendidikan itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita, adalah satu cara hidup kita dan perlu bersandarkan kepada budaya dan juga falsafah ataupun sastra. Dan sastra itu bukan susah nak akses. Ramai yang dah mati dan itu boleh dijadikan bahan pendidikan. Kalau kita baca karya-karya klasik, karya-karya di Eropah, di Amerika, semua itu boleh didapatkan, boleh didownloadkan, boleh dapat free. Tapi soalnya apa kita buat dengan benda itu? Itu jadi soalannya. Bagaimana kita membawa sastra, bagaimana kita membawa pendidikan, bagaimana kita membawa satu semangat, komitmen, engagement dan nilai pendidikan kepada masyarakat. Itu yang paling penting bagi saya. Kalau orang yang katakan pendidikan ni mahal, ini tak boleh akses, itu tak boleh akses, saya rasa itu penipuan yang paling besar. Itu kerja orang malas. Jadi mungkin kita perlu memikirkan dan kita terlalu state-centric, KL-centric dan juga town-centric. Semua mesti datang dari atas, semua mesti besar, semua mesti sistematik. Kenapa kita tidak meraihkan keragaman, meraihkan pendidikan dari bawah, organik, sekolah community, university community. Kalau kita kata UKM, UM bukannya baik sangat pun. Walaupun diberi dana oleh state, diberi sokongan oleh state, universiti, sepatutnya universiti di negara kita patut dipanggil universiti. Itu je, terima kasih. Okey, terima kasih ahli panel. Saya buka kepada sesi soal jawab. Mungkin ada rakan-rakan di sini yang mau bertanya soalan kepada ahli panel. Boleh angkat tangan dan kita bagi mic. Cubaan. Saya nak tanya Ken. Nama Imran. My question is this. You were saying about trying to actually bring education from the grassroots level. Cuba nak bawa pendidikan daripada bawah dan sebagainya. Tapi secara lumrahnya nak tak nak, pendidikan itu memerlukan resources material juga. Yang juga memerlukan duit, memerlukan funding yang besar. Untuk capai kepada tahap yang betul lah. Kalau sekadar nak mengajar ABC tak ada masalah. Nak ajar mungkin sastra biasa tak ada masalah. Tapi nak melahirkan expert misalnya. Nak melahirkan seorang kata specialist misalnya. Dalam bidang sains pula misalnya, lagi memerlukan funding yang sangat besar. Nak tak nak kita ada keterbatasan. Seolah-olahnya untuk kita cuba wujudkan daripada bawah itu, kita ada resources material yang mungkin juga merupakan satu produk sistem yang sedia ada, yang mungkin baru disebut sebelum ni. So macam mana komen Ken pasal ni? Sebenarnya sebelum saya datang, saya tengah memikir mesti wujud soalan itu. Sebab kalau kita bercakap tentang pelaburan dalam sains dan teknologi kan, kalau kita bercakap tentang macam Massachusetts Institute of Technology, kita nak buat kajian nuklear, kita nak buat thermodynamics, physics, itu memang memerlukan dana yang besar lah. Itu secara terus terangnya saya tak ada jawapan. Nah, itu memang memerlukan dana yang besar. Tetapi bagi saya, selain daripada investment pelaburan dalam bidang sains atau teknologi, bagi saya lebih berminat kepada bidang pendidikan khususnya dalam erti kata sains sosial, falsafah dan juga humanities. Jadi untuk meluaskan jaringan, bagi saya ini possible dan boleh dilakukan. Saya memikirkan kalau kita bermula dengan sesuatu sekolah atau college yang bermula dari grassroots up tu, kita memerlukan 3 perkara. Yang pertamanya, yang paling penting mungkin adalah of course funding. Yang keduanya kita memerlukan satu space, ruang. Ruang tu penting. Yang ketiganya kita memerlukan material dalam erti kata publication atau penerbitan. Kan? So bagi saya faktor yang paling susah sekali adalah faktor dana lah, faktor dana. Tapi bagi saya itu buat masa ni kita tidak perlu risau dahulu. Kita perlu merisaukan bahawa wujud tak satu usaha, satu intent untuk cuba membawa pendidikan di peringkat itu. Dan boleh tak melalui kajian humanities, falsafah dan sains sosial, dan saya percaya ini boleh tak kajian falsafah dan sains sosial menyebabkan minat kita dalam sains itu berkembang. Dan mungkin kalau minat kita dalam sains berkembang, mungkin akan wujud dana-dana atau pertolongan daripada orang luar untuk membantu. Saya tengah memikirkan, kalau Bersih boleh mengumpulkan berapa? 2.4 million, takkan tidak boleh berkumpul 20,000 kan? Betul tak? Saya rasa mungkin boleh kan. Kalau kerajaan Selangor
ada kerajaan Selangor, kerajaan Penang, kerajaan di mana-mana, takkan tidak boleh menyumbang 20,000, 30,000 untuk membuat satu jaringan sekolah di peringkat komuniti. Saya rasa boleh. Dan kemudian daripada itu, kita boleh cuba untuk mengusahakan bagaimana kita boleh membuat projek itu self-sustaining. Dan seperti saya katakan tadi, kita masih lagi terperangkap dalam satu sistem di mana top down. Funding mesti datang dari atas, resources mesti datang dari atas, kajian semua datang dari atas. Tapi saya memikirkan kalau kita boleh cuba berterbalikkan. Mungkin kita boleh cari resources daripada komuniti setempat dan juga orang-orang yang mungkin boleh menyumbang. Kalau kononnya orang negara kita, Perdana Menteri kata negara kita middle class kan, mesti banyak duit. Okey, seperti kata yang top macam kita nak lahirkan satu spesialis doktor, dia perlukan pelaburan yang dia aspek yang lain. Tapi macam universiti rakyat, apa orang kata universiti rakyat macam itulah, itu boleh dimulakan. Tetapi saya rasa itu perlu satu perbincangan yang lebih mendalam. Selalunya kita aktivis-aktivis selalu shock sendiri kadang-kadang. Tetapi siapa yang akan ambil langkah untuk empower dan untuk melaksanakan? So, saya rasa perkara ini kita perlu bincangkan. Dan kumpulan-kumpulan kecil sedang ada lah yang bedak buku jalanan. Itu lebih kepada aspek aktivism. Tetapi membina bukan modal insan, membina modal insan lebih kepada membina manusia. It's still back to system. You cannot run away. We cannot run away. It's still back to system. Tapi kita boleh mulakan sekolah komuniti, semua boleh mulakan. Tetapi itu pun perlu komitmen daripada semua pihak, semua aktivis, semua rakyat. Dan secara sedar kita perlu empower. Itu bukan shock-shock sendiri. Dan akan mengambil masa, perbincangan, diskusi, debat. Dan dia will take time. But we can start. Okey, ada yang mau tanya soalan? Hello, terima kasih ya. Nama saya Angela. Saya ada soalan untuk saudari Bawani ya. Tadi saudari bercakap tentang, saya memang tidak ada apa-apa percanggahan dengan pendapat saudari lah tentang pendidikan percuma. Tapi untuk contoh Venezuela dengan Cuba kan, pendidikan itu memang percuma. Tapi bagaimana pula dengan pemikiran kritis atau ruang bersuara? Sebab tidak semestinya satu sistem pendidikan yang percuma akan memberi ruang untuk bersuara atau menyoal kan. Dan lebih-lebih lagi kalau kita ada kerajaan seperti sekarang, kalau pencara tu kalau dimilik negarakan pun nanti dia akan berterima kasih dengan kerajaan kerana upah dia daripada kerajaan. So sistem kita tidak lari daripada sistem feudalisme. Kita tidak lari daripada sistem yang saudari katakan kena berubah. So saya minta diulaskan sedikit dah. Soalan panjang tu. Okey, actually kalau kita lihat di universiti kita masih tak ada kebebasan akademik. Itu kita perlu diakui. Contoh apa yang berlaku kepada Prof Aziz Bari, Azmin Sharom, dan kita nampak memang kebebasan akademik masih disekat. Itu satu. Dan juga contoh, bukan kebebasan untuk mahasiswa disekat, untuk rakyat Malaysia. Where we condemn opposition, we condemn ruling government, Akta Sultan, itu memang sedang berlaku. Itu masalah dalam sistem kita, sistem pemerintahan negara kita. So, contoh, kenapa saya bagi Venezuela, Cuba dan sebagainya? Di negara Venezuela, kawan kita pernah pergi Venezuela, bila jumpa mahasiswa universiti di universiti sana, bila bicara dengan mahasiswa di sana, mereka beritahu, kami dibiaya oleh kerajaan. Lepas habis belajar, kami akan berkhidmat kepada negara. So itu yang berlaku di negara, contoh Venezuela lah, daripada observation yang kawan kita pergi tu. So negara yang memberi pendidikan percuma
dia still bergantung kepada sistem yang sangat besar, sistem pemerintahan negara itu. Kalau sistem pemerintahan negara itu tidak demokratik, tidak memberi kebebasan kepada rakyat, still akan berlaku masalah. Jika saya rasa dengan secara jujurnya lah, dengan kerajaan Barisan Nasional kita takkan dapat pendidikan percuma, dan juga dengan kerajaan Barisan Nasional hak kita semakin hari semakin dirampas. Satu, kita perlu tukarkan sistem pemerintahan negara kita. Saya tak cakap perlu kepada pembangkang, tetapi perlu tukarkan sistem pemerintahan negara kita kepada pihak yang lebih bertanggungjawab kepada hak-hak rakyat. Dengan itu saja saya rasa perkara-perkara ini boleh diatasi dan akan equal kepada rakyat. Saya terima soalan terakhir, kemudian kita akan rekap. Saya nak tanya soalan. Dalam perbincangan pasal nak bebaskan universiti, selalu orang cakap okey, universiti sepatutnya berdasarkan meritokrasi. Maksudnya siapa yang cukup kelayakan saja masuk universiti. Maksudnya kena dapat grade yang tertentu ataupun pencapaian tertentu baru boleh masuk universiti. Jadi ini satu sistem yang selalu digunakan, contohnya di Singapura benda ni meritokrasi satu perkara yang sangat penting. Jadi macam ideologi kan. Jadi saya nak tanya, adakah itu akan memberi kita universiti yang lebih baik contohnya? Sebab ramai yang cakap universiti kita ada kuota kaum lah, apalah. Ada universiti untuk sesetengah kaum saja macam UiTM lah, New Era College lah. So macam mana, adakah itu satu benda yang kita perlu lihat juga? Maksudnya selain daripada meritokrasi, kelas dan kaum lah. Mungkin kita dah bincang pasal kelas tadi, mungkin pasal kaum juga pula. Okey, sistem meritokrasi yang sekarang saya tak pasti itu benar ke, siapa yang layak dapat. Sebab kita selalu tengok, selalu orang rungut saya dapat 10A, tak dapat. So, itu another thing. Tapi kalau ikut sistem meritokrasi ataupun sistem kota, ikut perkauman semua, saya rasa bila pendidikan, ada satu pendidikan yang adil kepada semua orang, takkan wujud meritokrasi. Takkan wujud kota. Takkan wujud diskriminasi ikut warna, ikut agama, ikut kaum. So, sistem pendidikan tu tidak adil sekarang. Penilaian kalau kita ambil meritokrasi, siapa yang layak, siapa yang dapat keputusan baik, dapat universiti. Contohlah. Tetapi, pelajar yang dapat keputusan baik dengan pelajar yang dapat keputusan yang kurang lemah, kita perlu tengok background family dia. Pelajar yang dari keluarga yang kaya, dia dapat result bagus. Pelajar yang daripada keluarga yang miskin, so background dia, kita tidak boleh samakan dengan definisi meritokrasi ni. Kita tidak dapat sebab background keluarga dia miskin, tetapi dia boleh contoh dapat 5A. Tetapi seorang lagi background keluarga dia kaya tapi dapat 10A. So mungkin kalau background keluarga yang miskin diberi hikmat pendidikan yang bagus, mungkin dia boleh achieve lagi bagus. Contoh So saya rasa it's still back to sistem juga. Selagi tidak ada satu sistem yang adil kepada semua orang, no point kita ada meritokrasi, no point kita ada sistem kota yang ni semua. Bila sistem yang adil, meritokrasi ni semua tak akan wujud. Sebab semua orang akan dilayan dengan sama rata. It's back to system again. Segalanya ada masalah dalam sistem pemerintahan negara kita, sistem pendidikan negara kita. So, sistem ini perlu diubah. Bukan saja kita perlu ubah rejim, tetapi sistem tu perlu ubah. Untuk jangka masa yang panjang, sistem tu perlu diubah lah. Bagi saya, meritokrasi itu dalam pendidikan tu tidak penting lah. Tidak penting sama sekali. Maaflah, mungkin saya nanti ada ini idealis lah, tapi saya memang seorang idealis. Bagi saya, pendidikan tu tidak patut dinilaikan atau diletakkan pada satu sekeping kertas atau satu exam untuk 2 jam. Kan? Sebab ramai yang skor 8, 7A tak bermaksud dia pandai. Whatever pandai is lah. Bagaimana kita definisi pandai. Kan? Pendidikannya sepatutnya transformatif dan seharusnya mempunyai impact kepada masyarakat. Itu je bagi saya. Bagaimana kita menilai satu sistem pendidikan, tidak kisah sistem pendidikan, karya pendidikan atau pedagogi pendidikan, ia harus mempunyai dua. Yang pertamanya, ia harus inklusif dan membuka kepada semua orang. Yang kedua dia harus mempunyai transformasi atau impact transformatif kepada masyarakat. Jadi soalan yang timbul seterusnya adalah apa relevannya kajian atau subjek
atau pendidikan kepada masyarakat atau orang di sekeliling kita. Bukan meritokrasi. Jikalau ada college community, jikalau ada universiti, jikalau ada apa-apa saja pun, ia tidak harus berdasarkan kepada meritokrasi dan whatever we mean by meritokrasi. Kan, tidak patut diwujudkan. Pendidikan harus equalizing, harus menyamaratakan playing field, harus melibatkan semua orang, harus demokratik, harus accessible dan tidak harus diletakkan kepada sekeping kertas. Dan kerana kalau kita ada satu bachelor contohnya dari UKM, oh kita pandai. Kita masuk college pertama di belajar law, kita pandai. Pendidikan bukan itu. Kalau kita boleh bermula dengan premis yang berlainan dan kalau kita boleh setuju bahawa pendidikan itu pertamanya harus relevan kepada masyarakat dan keduanya mempunyai kesan transformatif kepada masyarakat dan itu adalah satu perbincangan yang baru dan sistem kita pun akan berubah dan mengikut percaturan yang sebegitu. Bila kita bincang pasal meritokrasi ni semua, saya nak kaitkan pendidikan kita exam oriented sekarang. Itu yang point. Pendidikan di exam oriented yang dia lebih bermatlamat kepada dengan peperiksaan. Kita dinilai melalui kertas. Tetapi kita tidak dinilai melalui bakat kita, kemahiran kita. Kenapa? Kerana sistem pendidikan kita bercaturkan, okey, pelajar yang belajar law adalah pandai-pandai. Di luar lepas habis kerja dapat gaji yang tinggi, doktor. Tetapi kita tidak diterapkan dari kecil. You ni pandai melukis. Daripada melukis kita boleh menonjolkan karya-karya seni-seni yang akan membantu perkembangan rakyat. Tidak. Tetapi kita dari kecil, lepas jadi besar kena belajar doktor, jadi lawyer. Itu yang kita ditrain. Kerana sistem kita ditrainkan ikut pasaran. So itu yang berlakulah. Saya kira jamu sudah pukul 1.45. Mungkin untuk menggulungkan ni saya rasa mungkin kalau di pihak bawah ni mengatakan bahawa tentang melangkaui sistem itu sendiri dan kemudian di pihak Ken kita harus meneliti kembali sifat MCT kerana pada akhirnya mungkin kita masih lagi bermain dengan ilusi auku dan auku. Itu sefahaman saya. Terima kasih kepada ahli panel dan kemudian terima kasih kepada kawan-kawan yang memberikan perhatian. Saya serahkan majlis kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada semua yang menghadiri sesi forum 1 Apa Selepas Auku. Sekarang ni kita akan berehat sebentar sebelum sesi ada di bengkel, ada di forum, ada di tayangan. Semua akan berlangsung pada waktu yang serentak, so boleh pilih untuk pergi mana-mana.